Saya Nina. Hai, saya Nabila. Kami The Double N akan bawakan anda suara anak muda dari pelbagai latar belakang menerusi siri Borak Anak Muda menjelang pembentangan bajet 2023. Cadangan, pendapat, your opinion matters. Kita gerak sekarang. Hello, anda bersama saya Nina Rozman dan rakan hos saya Nabila Khalida dalam segmen Borak Anak Muda, dan kali ini kita akan membincangkan mengenai negeri Sabah dan Sarawak. Bagaimanakah keadaan Sabah dan Sarawak sekarang? Apakah realiti yang dihadapi oleh anak-anak muda di Sabah dan Sarawak? Kerana kita tahu dua negeri ini adalah kaya dengan hasil bumi, kaya dengan kebudayaan, namun kita melihat kurang diberi tumpuan. Dan bagaimanakah usaha atau inisiatif yang perlu kita lakukan agar kita dapat kurangkan jurang antara pembangunan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak agar dua negeri ini juga dapat menyebati pembangunan pesat seperti negeri-negeri lain di Semenanjung. Nina, okey. Tengok kuih kat depan ni bukan saya saja. Kita sekarang berada di Kuih Cafe yang terletak di Subang Jaya. Jadi kalau peminat-peminat kuih tradisional ataupun peminat-peminat makanan tempatan seperti laksa, nasi dagang, banyak lagi lah Nina. Boleh datang ke Kuih Cafe terletak di Subang Jaya. Jadi kita nak perkenalkan pula guest kita pada hari ini, tetamulah kita pada hari ini, iaitu Anne Michelle. Anne Michelle, Sarawakian Students Association daripada Universiti Malaya, betul? Apa khabar, Anne? Khabar baik, sihat. Alright, I want to say thank you very much for joining us today. So, Anne, can you tell us, boleh ceritakan sedikit tak, bagaimana realiti sebagai anak jati Sarawak? Macam mana keadaan ataupun sistem pendidikan di sana dan macam mana pula soal pekerjaan di sana? Boleh ceritakan tak? Okay, so growing up as a Sarawakian, being a youngster, so people like to see us differently than any other youth in Malaysia. Especially kalau dari if we like go out to study to Semenanjung, people like to think of us as very different people. But in reality, we are just the same. Okay, we grow up the same way, we face the same issue, we have the same challenges. But then satu benda yang saya nak tekankan is that the core difference between us is that the physical state of our negeri. I mean, like the infrastructure, the facilities, so those are the very, very different things between us. I mean, like the rest of the things that makes us a youngster, semua tu sama. And then if you want to talk about education, sistem pendidikan, of course, dia selaras di dalam sebuah negara. So it's basically the same as the one in Semenanjung. In Sabah, we have sekolah rendah, sekolah menengah, even IPTA and IPTS di Sarawak. But then ketersampaian seseorang tu pada pendidikan might be different based on areas. For example, in areas macam bandar-bandar besar, Kuching, Sibu, Miri, Bintulu, so those places ada infrastruktur yang lengkap. So it's easier for people to pursue education there. It's easier for them to go to school, for them to go to university and colleges. Tapi kalau area pedalaman, some rural areas are very lucky sebab mereka dah ada jalan yang boleh pergi ke sekolah. But then ada deeper rural areas yang memang betul-betul tidak sampai, yang memang out of reach from the outer world. Dia memang tak ada akses ke pendidikan langsung. So it's not just the difference between Sabah, Sarawak and Semenanjung. It's sometimes even the difference between the state in Sarawak itself yang memang banyak berbeza also. And if you want to go to peluang pekerjaan, so generally peluang pekerjaan optimum. If you're just looking at jobs for living and earning. But if you want to go into a professional field, sektor-sektor yang tertentu, then you might want to cover up that one in different topic because it's a whole new conversation. If you want to talk about kelayakan akademik seseorang, their job preferences, so those are all very different lah. Okay, coming from Sarawak yourself and menetap di sini untuk menuntut pelajaran, untuk mendapatkan pendidikan. Jadi macam mana perbandingan dari kos sara hidup pula di Sarawak sendiri? Well, as a student myself, I would be honest that I didn't know how hard it is to live until I come here, because I know back home at least you have your family. But even so, we still see our family struggling. And then when I start living here alone as a student, I come to learn erti kehidupan, how to manage your own financial, and I also come to realize that
yeah, my family have to do a lot of things to keep the family survive. So does the other family back home. So I think kalau sebuah family tu dia boleh struggle, and then when we talk about anak muda, of course anak muda ada beban masing-masing. You know, you're starting a new life, you want to build your own life, and then as you grow up, you need to tanggung keluarga as well. So dengan kenaikan harga barang, keadaan ekonomi yang tak menentu, so I think beban tu memang ada. Everywhere you go memang akan ada beban kewangan dan ataupun beban ekonomi dalam kelompok anak muda itu sendiri. Sedikit nak tambah, adakah Sarawak, kos sara hidup di Sarawak lebih orang kata lebih menguji, membebankan, ya betul. For that, di Semenanjung. Yeah. So dari segi harga barang, I would say harga barang mentah macam ayam, beras semua tu dia lebih kurang sama. But then we have to know that gaji minimum di Sarawak lebih rendah. So memang bila gaji minimum lebih rendah dengan harga barang, walaupun harga barang tetap sama, tapi gaji di Semenanjung dia jauh lebih stabil, jauh lebih tinggi. So disebabkan perbezaan gaji itu, so beban di Sarawak dia lebih tinggi. Yep. Baik, ini adalah realiti dan antara cabaran yang dihadapi oleh anak muda Sarawak sendiri. Dan kita juga ada menemu bual iaitu Zazila Roslan, merupakan Presiden dan Founder Sabah of Sabah Social Entrepreneurs Association, dan ini adalah rakaman awal juga menceritakan, mengkongsikan bagaimanakah realiti anak-anak Sabah, peluang pekerjaan, sistem pendidikan dan juga bebenan kos sara hidup. Mari kita saksikan. Sebenarnya kos sara hidup di Sabah amat tinggi berbanding dengan di Semenanjung Malaysia. Contohnya harga rumah di Sabah amat tinggi, berlipat kali ganda daripada di Semenanjung Malaysia. Itu yang pertamanya. Selain daripada itu, sesetengah barangan sebenarnya di Sabah ini ada mahal sedikit berbanding di Semenanjung Malaysia. Itu yang keduanya. Dan juga bagi saya fresh graduate dan yang baru bekerja yang mempunyai gaji 1.500, gaji minimum 1.500 hingga 1.800, apabila mereka ingin ke tempat kerja, terutamanya anak-anak muda yang tinggal di pesisiran bandar, sub bandar, mereka terpaksa membeli kereta ataupun menaiki Grab ataupun menumpang. Dan sebenarnya solusi yang terbaik adalah untuk mereka membeli kereta. Hal ini karena akses pengangkutan awam di Sabah tidak begitu mesra. Tidak begitu mesra. Jadi ada sesetengah bahagian yang masih juga tidak mempunyai akses pengangkutan awam. Jadi ini amatlah sukar. Ini amatlah sukar untuk anak-anak muda untuk survive pada hujung bulan. Jadi itu sajalah untuk bebanan kos sara hidup di Sabah. So Ed, adakah mudah untuk anak-anak muda di Sarawak untuk memulakan perniagaan sendiri? Dapat sokongan yang cukup ataupun ada perlu penambahbaikan lagi yang diperlukan? Okay, so before I go ahead and answer sama ada mudah ataupun tak untuk anak-anak muda memulakan perniagaan di Sarawak sebagai usahawan baru, I would first like to highlight bentuk-bentuk dan jenis bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak untuk memastikan mereka ni diberi peluang dalam dunia perniagaan. Okay, first melalui bantuan khas Sarawak Aku Sayang, and then they have Skim Micro Kredit Sarawak, Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederhana, and then there's also program graduan ke arah keusahawanan. So basically ada banyak bantuan yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. So given that there are a lot of initiatives started by the state government itself, so I think generally, okay, secara umumnya tidak ada masalah untuk anak-anak muda memulakan perniagaan. But then tahap ketersampaian maklumat itu tadi tidak cukup. So ini menjadikan tak ramai orang tahu pasal bantuan yang diberikan. Why? Because if you don't look further, if you don't look up for it specifically, you wouldn't know about all these bantuan. Okay, so I think penambahbaikan tu tadi, I think bantuan tu sendiri sudah cukup, sudah membadai. I saw the budget, they contribute to hundreds of millions of funds to help all these usahawan.
So I think the only thing left to do is untuk memastikan maklumat mengenai bantuan itu sampai kepada orang yang memerlukan. Yeah, that's it. Okey, itulah antara kata-kata Anne mengatakan bantuan ini sudah cukup, namun tidak Penyampaiannya. tidak cukup kesedaran, tidak cukup promosi terhadap bantuan-bantuan ini. Jadi bagaimana pula untuk anak Zazila Sabah sendiri. seperti Zazila sendiri? Saksikan. Jadi sebenarnya untuk memulakan sesuatu di Sabah, terutamanya perniagaan, amatlah senang. Malahan saya percaya anak-anak muda di Sabah mempunyai idea-idea perniagaan yang terbaik, unik, dan juga mereka juga ada inovasi-inovasi yang sebenarnya boleh membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di dalam komuniti, dan juga benda ini boleh dijadikan perniagaan. Tetapi apa yang sukar adalah untuk kita mengembangkan perniagaan tersebut, terutamanya untuk kepada peringkat SME. Jadi apa yang berlaku adalah anak-anak muda di Sabah selalu ketinggalan dalam info-info mengenai geran yang disediakan oleh kerajaan untuk mengembangkan syarikat mereka, ataupun penglibatan corporate dalam bekerja sama dengan anak-anak muda di Sabah. So hal-hal ini menyebabkan amat sukar untuk anak muda untuk mengembangkan perniagaan mereka kepada satu tahap lah. Inisiatif yang terbaik yang perlu diambil adalah kita sentiasa memandang kepada landscape perniagaan di Sabah, landscape anak muda di Sabah, sebab kebanyakan anak muda di Sabah hanya menggunakan trading lesson untuk berniaga, manakala di Semenanjung pula mereka menggunakan SSM. Jadi hal-hal seperti ini daripada sudut pendokumentasian sebenarnya menyebabkan anak-anak muda di Sabah banyak ketinggalan, kerana mereka tidak tahu, dan juga apabila sesuatu peluang geran muncul, mereka tidak dapat untuk menyelaraskan dokumen-dokumen mereka, kerana ini sahaja yang kerajaan negeri Sabah perlukan untuk memulakan perniagaan. Baik, sekarang kita nak tanya pula Anne tentang pembangunan infrastruktur di Sabah dan Sarawak sendiri, tapi kita fokuskan pada Sarawak lah ya. Adakah punca daripada ekonomi yang tidak stabil sekarang, ketidaktentuan ekonomi menjadikan pembangunan infrastruktur di Sarawak menjadi lewat lah orang kata? Okay, I would say the fact that infrastruktur itu kurang, then of course dia akan affect ekonomi. And also many other things. And then like we all know, anak muda ni adalah pembangun atau penggerak kepada ekonomi dan pelbagai sektor lain. So as we all know, our youngsters are raised differently from the previous generation. Parents kita boleh jalan kaki berkilometer ke sekolah, whereas kita tak boleh, sebab it's not because we are weak or anything, it's because we know things like infrastructure exists. So we know to compare life standards bila ada infrastruktur, bila tidak ada infrastruktur. So when we know that there are difference of life standards because of ketidakadaan infrastruktur ini, we become reluctant to do a lot of things. So I think disebabkan ketiadaan infrastruktur itu sendiri, pembangunan the area di Sarawak, it becomes tak balance. Bandaraya seperti Kuching maju, sangat-sangat maju. And if you go to rural areas, you cannot find anything over there. You could barely get signals. So I think benda ni lah yang betul-betul affect our economic growth and also the growth of our youngsters also in Sarawak. Okey, baik. Ini adalah antara perkongsian mengenai keadaan situasi di Sarawak, dan ini pula adalah antara komen yang diberikan oleh Zazila mengenai keadaan situasi di Sabah. Jadi sebenarnya isu ini bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya masalah kemudahan asas dan infrastruktur di Sabah seperti bekalan air bersih, elektrik, jalan raya, dan juga jaringan telekomunikasi kekal menjadi isu utama di Sabah sehingga ke hari ini. Jadi saya cuba ulaskan bagaimana sebenarnya isu-isu ini menjadi sesuatu yang negatif kepada pertumbuhan ekonomi di Sabah.
saya mengambil contoh, saya mengulaskan isu ini sebagai seorang yang bekerja di lapangan, yang bersama-sama komuniti, serta sentiasa bersama-sama anak muda dalam merancang sesuatu untuk membantu pembangunan ekonomi di sesuatu kawasan. Nah, bagi saya, jika kita mempunyai tanah yang luas, kita ada resource yang cukup untuk membuat sesuatu, kenapa tidak kita buat sesuatu untuk membantu meningkatkan ekonomi. Tetapi oleh kerana masalah jalan raya, kita amat sukar untuk menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Bukan itu saja, perkara-perkara yang lain seperti bekalan air bersih, bekalan elektrik, jaringan telekomunikasi membuatkan kita sentiasa orang yang berada di pedalaman dan juga sabandar sentiasa berhadapan dengan kesukaran melalui kehidupan seharian. Jadi apabila kita merasakan sukar untuk menjalankan kehidupan seharian, terutamanya jaringan telekomunikasi yang sangat teruk, bagaimana kita ingin membuat sesuatu seperti perniagaan digital, berhubung dengan dunia luar, contohnya kita mempunyai Zoom meeting dengan kita punya network partner dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan kita tidak dapat untuk meningkatkan ekonomi kita secara pantas lah. Jadi ini orang Sabah cakap selalunya pelan-pelan saja. Jadi itu sajalah bahagian kelewatan pembangunan infrastruktur sebenarnya sangat memberi impak kepada rakyat Sabah. Itulah perkongsian yang menarik mengenai oleh Anne dan juga Zazila. Namun segmen Borak Anak Muda akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda. Sekarang ni kita nak bercakap soal pengangguran ya Nina, di mana memang sedang berluasa sekarang terutama dalam golongan anak muda. Tapi sekarang kita nak fokus kepada anak-anak muda di Sabah dan Sarawak. Bagaimanakah realitinya pengangguran dalam kalangan anak muda di sana dan mengapa segelintir mereka memilih untuk berhijrah ke Semenanjung untuk mencari pekerjaan, dan apa keadaan pekerjaan di Sabah dan Sarawak sendiri. Jadi kita dengarkan pendapat Zazila Roslan untuk mewakili Sabah. Okey, jadi tanpa data yang terperinci sebenarnya sukar untuk kita pastikan sama ada Sabah sedang mengalami masalah brand drain ataupun tidak. Tapi bagaimanapun, beberapa bulan yang lepas sebuah artikel mengatakan pada masa ini terdapat kira-kira sebanyak 200,000 penduduk rakyat Sabah yang bekerja di Semenanjung. Jadi itu data yang ada. Jumlah yang terperinci dan lebih tepat mungkin belum ada. Bukan saja di Semenanjung, mungkin mereka sedang migrate ke Australia ataupun Korea pada ketika ini, tapi kita belum mendapat data-data yang terperinci. Tetapi jika keadaan seperti ini berlaku tanpa ada apa-apa movement untuk mengatasi masalah ini, kita di Sabah akan betul-betul mengalami brand drain jika masalah ini belum berlaku. Jika masalah brand drain ini belum berlaku, kita akan mengalami brand drain pada masa 3 hingga ke 5 tahun ke depannya. Jadi bagaimanakah untuk kita langkah-langkah untuk kita memastikan masalah brand drain ini tidak berlaku. Jadi kita kena pada pertamanya bagi saya kita kena diversify, fokus kegiatan ekonomi di Sabah. Karena sebelum ini kegiatan ekonomi di Sabah hanya bergantung kepada sektor pelancongan. Kita lebih banyak bergantung kepada sektor pelancongan. Tetapi apabila selepas pandemik
industri-industri lain juga membuktikan bahawa selain daripada sektor pelancongan, sektor pertanian, dan sektor-sektor yang lainnya juga terbukti menjadi penyumbang ekonomi kepada negeri kita. Jadi di sini adalah baiknya jika kita meningkatkan efisiensi teknologi dalam memastikan teknologi terhadap pertanian ini dipertingkatkan. Yang keduanya, strategi untuk menceburi bidang-bidang keusahawanan. Contohnya kita perlu untuk mencipta peluang pekerjaan di pedalaman ataupun sub bandar kepada anak-anak muda di Sabah. So yang ketiganya, package rancangan yang kompetitif kepada Sabah lah. Ya, saya percaya di Sabah ni kita mempunyai anak muda yang sangat berbakat, ramai-ramai yang berbakat. Jadi kita kena pastikan kemahiran itu diasah. Contohnya dalam pembuatan perabot. Kita mempunyai anak-anak muda yang sangat hebat untuk menghasilkan perabot. Tetapi kemahiran ini tidak diasah dan juga tidak diberi satu platform di mana potensi ini boleh diketengahkan. Kita tidak boleh ketengahkan bakat-bakat mereka dan akhirnya ia mati begitu sahaja. Baik, itu di perkongsian daripada Zazila. Sekarang ni kita nak dengar pula daripada Anne Michelle bagaimana realitinya pekerjaan di Sarawak. Adakah anak-anak muda di sana mengalami brain drain, ya Nina? Brain drain di mana mereka memilih untuk berhijrah ke Semenanjung, atau bagaimana Anne sebenarnya realitinya? Okay, generally, I would say that there are 3 factors yang mempengaruhi brain drain. Okay, for Sarawak lah. Okay, the first one would be the salary, gaji. And then second would be peluang pekerjaan, and then the third one would be komitmen pribadi. Okay, in terms of gaji, well, of course, we all know that gaji di Semenanjung lebih besar, lebih lumayan. So these are the things yang menarik anak muda untuk keluar berhijrah ke Semenanjung untuk mencari pekerjaan supaya boleh menampung kehidupan mereka sendiri ataupun sekiranya ada komitmen seperti yang dinyatakan tadi. So of course you need to earn more if you have a lot more commitments, because you cannot just stay in a place where they cannot provide you with a good salary untuk tampung kehidupan, especially if you have families or children, untuk anak-anak muda yang sudah memulakan kehidupan pada peringkat yang sangat awal usia. And then of course peluang pekerjaan dalam sektor tertentu. As for now, the way I see it, pekerja yang ataupun anak muda yang bermigrasi dari Sarawak ke Semenanjung adalah kebanyakan orang yang berada dalam sektor perkilangan ataupun electrical and all that. For now, it's all just tenaga buruh biasa. But in the future, if we don't look out for the brain drain problem, we might even see tenaga profesional berhijrah keluar dari Sarawak. As of now, we are starting, we are going there. I mean, it's not obvious, but we are going there. Jadi macam you sendiri akan bekerja di sini ataupun akan balik ada ke berancang ke Sarawak? I mean, if it's given to me, if it's up to me, of course I would prefer to work closer to home, where family is. Tapi if it's very hard to find a job there, then nak tak nak, we have to go out. We have to explore. Betul. Explore, perlu teroka untuk cari peluang yang lebih baik, betul? Yes, correct. Dan menurut beberapa data yang dikeluarkan oleh DOSEM sendiri menunjukkan masih ada jurang yang luas antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang merangkumi daripada pelbagai aspek pembangunan seperti ekonomi, pendigitalan, isu pengangguran dan pelbagai lagi. Jadi bagaimana menerusi bajet 2023 ini, apakah inisiatif yang kita boleh lakukan agar kita dapat merapatkan jurang ini? Okay, first of all, we need to look at the keperluan asas, the basic needs or the basic infrastructure, such as jaringan internet ataupun pendigitalan, and then you can see benda macam jalan raya, jaringan pengangkutan. So those are the things that budget 2023 needs to focus on. Okay, we need to make sure that we have all of the basic needs, so then we can grow all of the other sectors. Okay, just now kita selalu sebut pasal ekonomi dari tadi kan, peluang pekerjaan, ekonomi, pendapatan. So those things dia semua boleh ditingkatkan kalau kita ada basic needs. So for example, we want to talk about jadi usahawan. So in order to jadi usahawan, you need to go to seminar, bengkel, training.
But how many people would buat bengkel seminar training dekat rural area? Of course, those things will be focused on big cities, dekat bandar. So if you do not have jaringan pengangkutan yang baik untuk orang travel, so it will be very hard. And also, kerajaan negeri pun macam dah menguat sudah mula menggiatkan pendigitalan di Sarawak, where mereka sudah mula bagi latihan secara percuma kepada anak-anak muda untuk buat pemasaran secara digital untuk diorang punya bisnes, usahawan. So if you do not have jaringan internet yang stabil dekat all these areas in Sarawak, then how are people supposed to buat pemasaran digital kalau tak ada jaringan Susah internet? untuk diorang buat. So we have to focus on basic needs first. Pastikan jaringan pengangkutan tu elok. At least ada internet connection in rural areas. Then you can make sure all the other things go. Ini adalah suara-suara anak muda Sabah dan Sarawak. Macam bagi Anne sendiri, dia kata dia perlukan jaringan internet yang lebih baik dan sistem pengangkutan yang lebih, orang kata moden lah Nina, ya, supaya segala bisnes ataupun segala, tak kisah dari segi pendidikan dan sebagainya, boleh berjalan lebih lancar dan secara holistik. Baik, terima kasih diucapkan kepada Anne Michelle dan juga Zazila Roslan, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam asrawani.com dan semua platform digital Asrawani bersama saya Nina Rozman dan rakan host saya Nabila Khalida. Sekian sahaja segmen Borak Anak Muda pada kali ini. Kita jumpa lagi. Bye.